Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria kepada anda semua. Terima kasih kerana terus bersama kami di rancangan Hello Dr. TV3 secara langsung hari ini tanggal 26 September 2021. Anda bersama saya Zaim Zaini dan Zaim harapkan mewakili seluruh kru produksi Hello Dr. Semoga semua penonton sekalian kekal sihat, ceria dan terus kawal kita punya kawalan kendiri. Zaim faham sekarang ramai orang dah mula keluar rumah sakan jalan sana sini. Rasa lega kan? Tapi ingat walaupun kita keluar rumah dan sebagainya yang ramai bawa anak tu, kita ingatlah supaya kita jangan pergi tempat sesak dan kawal jarak sosial. Jangan lupa untuk terus pakai face mask, kalau boleh double face mask dan juga face shield. Sebab kami di sini tak pernah jemu untuk mengingatkan semua penonton yang menonton bersama kami pada hari ini. Dan hari ini anda juga boleh terus bersembang-sembang bersama kami. Kalau anda ada sebarang soalan, pendapat dan sebagainya, boleh terus pergi telefon kami di talian 03 7726 1603 atau anda juga boleh saja pergi ke laman sawang Facebook kami di Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3. Kokoklah nak kongsi sebarang pandangan ke pendapat ke sembang-sembang apa yang jemputan kita ke, boleh belaka. Okey, hari ini macam biasa Hello Dr. akan terus memaparkan topik-topik yang terus dekat di hati kita. Hari ini topiknya tentang kawal lelah sebelum parah. Sebab saya difahamkan rakyat Malaysia ni katanya 4% rakyat Malaysia mengalami masalah lelah. Hampir lebih 1 juta orang mengalami masalah lelah. Jadi macam mana tu? Kita nak bincangkan dengan doktor kita pada hari ini, tapi sebelum itu jom kita dengarkan antara pengalaman-pengalaman mereka yang masih lagi ada kesihatan lelah ini. Silakan. Bila saya diserang asma, nafasan akan mengalami bunyi seperti biasa. Saya sesak nafas, pening, batuk dan pergerakan jadi terbatas dan cepat letih. So selalu bila saya kena asma, saya akan start dengan batuk-batuk. Lepas tu saya rasa dah ada air berat sangat, nak bernafas rasa sesak, nak tarik nafas tu sangat-sangatlah berat. Selalunya saya akan kena asma. My allergen is bila saya dekat dengan habuk, asap daripada rokok ke, vape ke, apa yang akan buat, saya selalunya akan elak untuk berada dalam kawasan atau situasi itulah. Pengalaman saya ketika diserang asma bermula apabila di bahagian dada sehingga bahagian kerongkong kita terasa makin lama makin ketat, sukar untuk bernafas dan mula perasaan nak terbatuk. Selepas rasa batuk tu, pernafasan semakin sukar dan tangan semua mula berasa sejuk sebab saya rasa oksigen dah tak sampai kat dalam. Begitulah permulaan saya sebelum kena betul-betul asma attack tu. Okey, kalau dengar tentang mereka yang masih lagi ada lelah, asma sebagainya, macam-macam pengalaman mereka kan. Lelah ke, asma ke, sesak nafas ke, semuanya berkait rapat, sama saja Dan Zaim pun sebenarnya mengalami juga masalah asma. Zaim dulu masa kecil pernah ada asma sampai sekolah menengah, kemudian hilang. Sampai sekarang. Tiba-tiba baru-baru ini berlaku kembali. Kenapa begitu? Tak apa. Kita nak tanya doktor kita pada petang ini, iaitu Dr. Muhammad Faizul Abu Samah selaku pakar perubatan klinikal pulmonologi Hospital Serdang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio Hello Doktor kita pada petang ini. Ya. Okey, doktor, sebagai mukadimah pada kata orang tu pada petang ini kan doktor. Sebelum kita berbincang tentang asma, kelelah dan sebagainya kan, mungkin doktor boleh jelaskan terlebih dahulu kepada penonton sekarang ini bagaimana sistem pernafasan manusia yang sebenar dalam badan kita ni doktor. Okey, Assalamualaikum semua. Pernafasan manusia ini terdiri daripada beberapa bahagian. Bermula daripada hidung, dia turun ke tekak dan memasuki peti suara dan dia turun ke saluran pernafasan utama. Dan saluran pernafasan utama tu berada di dalam dada lah. Kalau kita boleh tengok nanti slide yang Yang ini? Ya. So, saluran pernafasan utama yang kita panggil trakea dan dia akan berpecah di tengah-tengah dada itu ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Saluran pernafasan itu akan masuk ke dalam paru-paru kanan dan kiri. Dan apabila dalam paru-paru, saluran pernafasan itu semakin lama semakin mengecil dengan setiap percambahan. So, dia makin bercambah dan setiap kali dia bercambah, saluran pernafasan itu semakin kecil dan bertambah banyak. Dan percambahan ini selalunya akan bercambah sebanyak 23 kali di dalam paru-paru dan dia semakin mengkencil lah.
So perumpamaannya seperti kita kata pokok. Dia ada batang, lepas tu dia ada dahan dan dia akan bercambah dahan dia makin kecil dan tinggal ranting. So dia macam itulah lebih kurang paru-paru ni, saluran pernafasan di dalam paru-paru. Cuma saluran pernafasan tu dia ada lubang lah tengah-tengah dia untuk udara masuk. Ya. Dan di hujung saluran pernafasan tadi tu dia ada kita kata kantung udara yang sangat kecil, macam buih yang halus lah, ya. Dan dia di situlah berakhirnya kita kata saluran pernafasan dan situlah kita panggil dalam bahasa istilahnya adalah alveoli. Ya. Okey. Dan di situlah adanya kita kata saluran darah yang banyak dan oksigen akan berhenti di situ dan pertukaran gas berlaku di situ. Dan itulah sedikit tentang kita kata pernafasan. Ya. Okey, kalau kita berbalik kepada kita punya topik pada hari tentang asma ataupun lelakan, macam mana ianya boleh berlaku? Sebab kalau kita lihat orang-orang yang ada asma ni, bukan boleh berbincang kan, memang sangat-sangat rasa macam tak boleh bernafas, rasa sesak, rasa macam ya Allah pun nak buat ni kan. Bagaimana ia boleh berlaku, doktor? Dan bagaimana ia boleh menyerang manusia? Okey, sebelum saya menjawab soalan tersebut, lebih baik kita kenal apa itu asma. Boleh, silakan kan? doktor. Ya. Asma ini adalah sejenis penyakit pernafasan paru-paru yang akan menyebabkan seseorang pesakit itu mengalami gejala sesak nafas, bunyi nafas berbunyi berdehit, bunyi hit macam tu kan. Dan dia akan batuk dan kadang-kadang sakit dada seperti mana yang disebutkan oleh beberapa orang yang diinterview tadilah. Ya. Dan selalunya simptom ini berlaku pada waktu malam dan pagi. Okey. Ya, pada waktu-waktu sejuk ke macam mana? Ya, waktu-waktu sejuklah selalunya. Okay. Ya. So mengapa dia terjadi? Dia terjadi sebabkan keradangan di dalam salur pernafasan. Keradangan Ya, keradangan di dalam salur pernafasan. Kalau kita boleh tengok gambar rajah yang tadi ada menunjukkan tentang salur pernafasan kita. Salur pernafasan kita ni macam paip, tapi taklah dia punya tepi tu bukanlah kosong, satu layer sahaja ataupun satu lapisan sahaja. Dia berlapis-lapis. Oh, okey. Ya. So apabila radang berlaku, dia berlaku pada saluran pernafasan je. Kalau kita boleh tengok yang ni, kat sebelah asma tu, keradangan itu berlaku di dinding saluran pernafasan itu. Itu yang bulat-bulat tu maksudnya keradangan? Ya, dia menjadi tebal. Tebal di dinding saluran itu? Ya, dia jadi bengkak lah kita kata dalam bahasa mudahnya. Cuma bila dia bengkak, dia akan membengkak ke dalam dan menyempitkan saluran pernafasan. Oh, saya faham sekarang. Ya, bila saluran sempit, susahlah udara nak masuk, nak keluar masuk. Betul? Sesaklah rasa. Ya, dan nafas boleh berbunyi. Bukan itu sahaja, bila saluran pernafasan ini mengalami keradangan, dia akan merembeskan lebih banyak cecair di dalam saluran pernafasan kita. Kalau waktu biasa, saluran pernafasan kita memang akan ada sedikit cecair untuk kita kata untuk protection. Itu normal? Itu normal. Okey. Ya, kalau dia mengalami keradangan, dia merembeskan cecair yang lebih banyak. Itu kadang bunyi macam berair-air sikit tu kan? Yes, dan batuk. Dan okey. saluran dah sempit, air ada cecair yang banyak, dia lagi dah sempit, kadang-kadang dia boleh blokkan saluran pernafasan itu terus. Tapi ada peratusan lah, bukan ada yang serius, ada yang tak serius betul. juga. Ya, semakin serius, semakin sempit lah. Kita kata. Itu kena buat rawatan cepat lah. Ya. Okey, berbalik kepada kisah asma ni kan. Okey, kita dah faham sikit sebanyak yang menonton sekarang ni kan. Dan nak tahu juga, tadi saya kongsikan kepada penonton, macam doktor katakan tadi, sebenarnya hampir 4% rakyat Malaysia sebenarnya ada masalah asma. Bagaimana doktor melihat situasi ini, doktor? Nilai 4% tu macam sikit lah kan. Dengar macam sikit. Tapi bila diterjemahkan kepada 30 juta rakyat kita, dia melibatkan lebih 1 juta lebih pesakit setahun dalam satu masa. Okay? So dia memberi kesan dan beban kepada sistem kesihatan negara lah. Kalau pesakit asma kita tidak betul-betul mengawal penyakit dia. Dan bukan itu saja, dia akan membebankan sistem ekonomi dan menyebabkan kalau berlaku pada remaja ataupun kanak-kanak yang bersekolah mengalami
kita kata tak boleh pergi sekolah lah. Ya. Cuti yang banyak. Okey, lepas ni Zaid akan tanya lagi tentang siapakah yang sering mendapat asma, di usia berapa, seawal usia berapa sehingga usia berapa, dan kabarnya kemungkinan juga lelah atau asma ni tak boleh hilang dalam badan kita. Itu doktor akan jawab sebentar nanti, okey. Sebelum itu Zaid nak menjemput anda juga untuk terus saja pergi ke Facebook rasmi kami kalau anda nak sambung cerita. Contoh pengalaman anda kata orang tu survive dengan asma, ibu anda, ayah anda, boleh kongsikan di Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3. Kongsi dan share, insya-Allah akan sempat saya akan bacakan dan saya akan tanyakan kepada panel kita, dan juga boleh hello kami juga di talian 03 7726 1603. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali bersama kami di Hello Doktor petang ini. Baiklah, peneraju kesihatan jantung terkemuka Nestle Omega Plus melancarkan acara walkathon maya yang berlangsung sempena bulan jantung sedunia pada bulan September. Acara ini kembali untuk tahun kedua bagi menyebarkan mesej tentang kesihatan jantung serta isu berkaitan termasuk kolesterol tinggi yang menjejaskan 8 juta atau 40% orang dewasa di Malaysia. Meskipun tahun ini sungguh mencabar, Nestle Omega Plus tetap menggalakkan rakyat Malaysia bersenam secara selamat di rumah seperti berjalan kaki, tabata dan tarian kardio bila-bila masa di mana jua. Dengan tema melangkah bersama jantung dijaga, Walk a Million Smile tahun ini bertujuan mencapai 1 juta batu dan menyumbang RM100,000 kepada pesakit-pesakit jantung. Muat turun aplikasi BookDoc dan mendaftar untuk acara Walk a Million Miles hari ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman Facebook rasmi Nestle Omega Plus di www.facebook.com/Nestle Omega Plus. Baiklah, bagi anda yang menonton yang mungkin saja baru buka TV bersama kami, hari ini topik kita tentang lelah ataupun asma. Bagaimana kita nak mengawalnya dan sebagainya. Kalau anda ada cerita tentang asma, lelah dan sebagainya, jomlah kongsi bersama kami di Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3. Okey, kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Faizul bersama kita pada petang ini untuk membincangkan masalah tentang lelah ini Bukan kesenang lelah ni. Ya. Saya pun pernah menghadapinya, rasa ya Allah susahnya nak bernafas kan. Okey, doktor, bercakap tentang masalah lelah ini kan doktor. Boleh tak kami nak tahu apakah punca penyebab berlakunya asma ini atau lelah? Okey, asma boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Okey. Tanpa punca tertentu lah yang kita boleh tahu untuk seseorang. Tetapi ada beberapa kita kata golongan yang mempunyai risiko yang agak tinggi untuk mendapat asma berbanding orang yang lain. Okey. Pertama, kalau pesakit ataupun seseorang itu mempunyai alahan ataupun alergi, sama ada makan terhadap sentuhan, bauan, ataupun wap, asap, dan selain daripada itu, orang yang mempunyai keluarga ataupun keturunan asma, terutamanya mak ayah, adik-beradik. Jadi keturunan itu sebenarnya betul jugalah. Ya, betul. Tapi dia bukanlah kita kata penyebab utama. Dia adalah interaksi antara genetik yang dia dapat dari keturunan dia dan persekitaran dia. Dengan kata lain, walaupun mak ayah dia misal kata ada asma, dia tidak semestinya dapat asma. Ataupun dia ada asma, tidak semestinya anak dia akan ada asma. Dia berisiko tinggi sahaja. Sebab dia ada interaksi dengan persekitaran juga, seperti terdedah kepada asap, terutamanya asap rokok, terdedah kepada kita kata jangkitan virus sesama, terdedah kepada pencemaran udara. Punca awal lah. Ya. Mungkin juga kalau kata seorang ayah tu perokok dan sebagainya, mungkin juga boleh berlaku asma pada anak dia. Maksudnya begitu. Ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi Yep. risikonya. Okey, bercakap tentang golongan tadi kan. Boleh tak kami nak tahu golongan usia berapa paling awal boleh diserang asma ni, doktor? Okey, serangan asma selalunya kita mula
mendiagnose ataupun kita mula rasa confident untuk kita diagnose asma adalah berusia 6 tahun dan ke atas. Oh, 6 tahun ke atas. Dan bagi pesakit 5 tahun dan ke bawah itu memerlukan pakar paru-paru pediatrik selalunya lah untuk diagnose kanak-kanak yang bawah usia 5 tahun ke bawah. Ataupun pakar lah kita kata, pakar kanak-kanak. Okey, kalau dah macam ada anak-anak penonton dah mula dapat macam tanda-tanda awal asma tu, mungkin betul berjumpa dengan doktor lah kan. Ya, Supaya betul. kalau kita biarkan, takut dia lebih menjadi-jadi ya. Ya. Okey, dari segi fizikalnya, dulu saya pernah tahu cerita ni, kata orang tu kalau orang tu ada asma atau lelah, dari segi fizikal kita nampak tahu. Tak tahu doktor betul-betul Maksudnya kita pandang dia, contoh di bawah lingkaran mata dia terlalu gelap dan dia lebam ke belakang, ataupun dia punya kuku dah mula nampak macam tak sihat. Adakah itu petanda dia ada asma ke macam mana? Okey. Asma ni sekiranya pesakit asma datang kepada kita ketika dia tidak ada simptom asma. Dia maksudnya dia tak ada semput, lelah, batuk dan sebagainya. Sukar untuk kita melihat tanda-tanda pada tubuh dia lah sama ada dia ada asma ke tak. Selalunya dia seperti orang yang biasalah, orang normal. Ya. Namun apabila dia mengalami serangan asma yang teruk, maka kita boleh tengoklah dia mencungap, nafas dia berbunyi dan bila kita dengar menggunakan stetoskop tu kita boleh dengarlah bunyi ekstra dekat paru-paru dia. Kalau dah terlampau teruk sangat mungkin dia dah jadi biru tangan tu, itu terlampau teruk lah. Mungkin boleh nampak jugalah kalau dia dah lama sangat dibiarkan. Ya, itu kalau dah teruk. Bahaya tak doktor? Contoh kalau ada orang terkena serangan asma dan dia biarkan saja, katanya tunggulah dia baik sendiri. Ataupun perlu segera mendapatkan oksigen dan inhaler dan sebagainya. Kalau kita biarkan, adakah membahayakan atau tidak? Okey. Asma kalau tidak dirawat, dia berbahaya. Dia berbahaya. Dia boleh berbahaya pada ketika itu. Bila serangan dia kalau tidak dirawat segera. Maksudnya kalau rasa terus kena pergi buat rawatan? Ya, kalau dia tidak dirawat segera, dia akan makin lama makin teruk dan mungkin oksigen saluran pernafasan dia tu sempit lah. So menyebabkan oksigen tak boleh pergi ke badan dia dan mungkin akan koma dan boleh menyebabkan kematian. Oh, okey. Kalau asma dia jenis yang ringan dan dia rasa dia boleh tahan dan banyak juga orang macam tu. Ya, dia malas nak keluar rumah pergi doktor. Ya. Dia mungkin akan hilang beberapa hari. Lama jugalah. Ya. Tapi asma yang tidak dirawat untuk tempoh masa yang lama, dia akan memberi kesan jangka panjang kepada sistem pernafasan ataupun paru-paru itu sendirilah. Paru-paru itu akan jadi kita kata kekal, dia punya saluran pernafasan sempit tu jadi kekal. Sepatutnya kalau asma, dia bila dia hilang radang tu dia elok balik. Tapi kalau dia biar je keradangan tu lama-lama dia jadi akan kekal. So dia akan sempit, dia akan jadi berparut di situ. Ya, okey doktor. Okey, sambil-sambil tu kita juga nak cuba dengar pendapat penonton kita pada petang ini, nak mungkin berkongsi pendapat atau soalan bersama dengan doktor kita pada petang, Dr. Faizul. Okey, siapa di talian? Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Encik Abi? Ya, saya Encik Abi. Daripada Kuala Lumpur. Ya, betul. Okey, ada sebarang soalan ataupun nak kongsi pengalaman Encik Abi sendiri? Silakan. Saya nak tanya soalan pada doktor boleh? Silakan Encik Adi. Okey. Saya nak tanya doktor, saya ada penyakit anxiety. Penyakit apa? Penyakit apa tadi? Anxiety. Oh, okey, anxiety. Anxiety dengan panic order. Panic disorder. Panic order. Okey, adakah bila ada masalah pernafasan tu, adakah dia boleh mengakibatkan menjadi asma selepas itu? Okey, terima kasih Encik Adi. Kita dengarkan jawapan doktor bersama-sama, okey? Assalamualaikum. Okey, Encik Adi tadi ada anxiety attack. Selalu rasa berdebar sebagainya kan. Okey. Adakah juga kalau kita tiba-tiba mendapat anxiety tu boleh berlaku asma juga? Okey. Anxiety disorder dengan asma adalah satu penyakit yang berbeza lah kita kata. Okey. Anxiety disorder lebih kepada kita kata psychological disease lah. Selalunya dia akan rasa sesak nafas, dia akan rasa berdebar dan dia start jadi panik dan dia sesak nafas. Tapi sesak nafas itu bukanlah sesak nafas asma. Bukan bermaksud itu asma. Ya, bukan. Macam saya katakan tadi, asma ini berlaku adalah disebabkan oleh keradangan di saluran pernafasan. Ya.
Sedangkan anxiety attack tu bukanlah keradangan tu. Tetapi dia adalah lebih kepada psikologikal, dia panik, dia jadi sesak nafas. Ya, rawatan berbeza jugalah. Ya, berbeza, sangat berbeza. Ya, okey, itulah jawapannya. Okey, bukan saja kita ada di talian, kita juga ada rakan-rakan di Facebook kita yang juga berkongsi soalan dekat Facebook rasmi Hello Dr. TV3. Okey, daripada mana? Nur, Nur Syahira Abdul Muluk. Okey, bila asma datang, susah nak bernafas katanya ya. Tapi contoh kalau tak dapat nak ke klinik, ada tak cara lain sementara nak ke klinik tu esok kata dia. Contohnya tidur kena duduk ke dengan pasang aircon ke macam mana? Okey. Ini soalan yang baru saya tanyakan tadi sebenarnya. Kalau kita rasa macam tak sempat jemput doktor atau rasa macam ada kekangan nak keluar rumah, mungkin ada rawatan-rawatan sementara yang boleh kita buat dekat rumah. Kalau Zaim, dulu Zaim minum air panas. Betul ke doktor? Okey. Ya. Okey, apabila macam ni. Selalunya sekarang ni kalau orang yang telah didiagnos asma, sepatutnya telah diberi rawatan oleh doktor. Yep. Ya, terutamanya ada inhaler. Selalunya akan datang dengan 2 jenis inhaler. Betul. Satu inhaler yang berwarna biru itulah ataupun warna putih, iaitu pelega ataupun kita panggil reliever inhaler. Satu lagi inhaler berwarna coklat, iaitu untuk pengawal ataupun kita kata pengawal ataupun preventer. Ya. So apabila berlakunya serangan asma, sepatutnya di klinik dia telah berbincang dengan doktornya dan doktor akan selalunya memberikan plan. Kita panggil asma action plan. Dia akan bagi tahu apabila dapat bila datang tanda-tanda serangan asma, ada cara-caranya, berapa puff dia kena ambil yang warna biru tu ataupun dia kena ambil ekstra warna coklat ataupun doktor telah bekalkan dia dengan ubat sirop makan. So dia kena ambil dulu. Dan kalau semakin teruk, kalau tak, kena datang segera ke tadi doktor sebut tentang inhaler. Ya. Kejap lagi kita tunjukkan secara langsung bagaimana cara sebenar menggunakan pump inhaler itu. Ada cara yang betul. Jangan main tekan je. Okey, kita juga sebenarnya ada lagi pemanggil di talian nak berkongsi pengalaman ataupun soalan. Assalamualaikum Tuan Haji Jaafar. Waalaikumsalam. Daripada Melaka ya? Saya Melaka ya. Ya, sihat di situ? Ni tengah menjungap juga ni. Tengah menjungap. Okey. Ala-ala doktor ada ni, silakan soalan yang Tuan Haji kongsikan bersama doktor. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni dah 10 tahun dah asma ni. 10 tahun? Dah banyak tahun dah. Lagi pada tahun 80-an yang teruk. Okey. Sampai sekarang ni asyik saya sedut Bentolin ni. Saya beli Bentolin ni. Okey. Saya klinik punya kuranglah power sikit lah. Apa yang bagus yang saya pakai? Ada orang syorkan saya, ada asma yang lagi satu yang color merah, yang color coklat. Banyak pilihan lah di sini. Okey, maksudnya Tuan Haji nak tahu yang mana satu terbaik untuk rawat. Yang mana untuk ni tengah malam selalu saya kena kena sedut selalu pump. Okey. Tuan Haji umur berapa? Umur berapa? 72. 72. Adakah merokok? Saya tidur pun bantal tinggi. Pernah merokok ke? Tak ada dah lama tapi dah berhenti dah. Dulu ada lah ya. Okey. Saya bujang ada dah. Okey. Tuan Haji, baiklah. Sama-sama kita dengarkan jawapan doktor. Tuan Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri di situ. Okey. Soalannya Zaim rangkumkan semula, okey? Di mana sebenarnya banyak sangat ubat-ubatan yang ada digunakan katanya tak betul menjadi. Dan ada yang digunakan tak tahu betul tak betul. Jadi doktor, yang mana satu yang sesuai untuk Tuan Haji tadi? Okey, saya tak boleh nak jawab secara spesifik lah untuk Tuan Haji tadi. Hanya doktor yang merawat ni boleh menentukan apa jenis inhaler ataupun rawatan yang terbaik. Cuma saya boleh simpulkan jawapannya mengapa asma saya tidak terkawal. Apakah penyebab asma saya tidak terkawal? Okey. So ada beberapa sebab yang menyebabkan asma tidak terkawal, ya. Pertama, kita kena tengok sama ada diagnosis tu betul ke tak. Betul ke sebab tidak semua kita kata
lelah, semput, nafas berbunyi, sakit dada ini asma. Dia boleh jadi satu lagi penyakit paru-paru yang kita panggil COPD. Ya, COPD ini adalah chronic obstructive pulmonary disease lah. Dalam bahasa Melayu dia saya tak pasti apa tadi, tapi kita panggil COPD. Dia punca utama dia adalah disebabkan rokok. Itu sebab saya tanya rokok tadi. Ataupun terdedah kepada asap. Jadi kena sama-sama, kata orang tu setiap individu berbeza-beza lah puncanya. Okey, doktor, kita juga nak kongsikan juga bersama dengan doktor juga penonton. Laporan daripada wartawan Mizafar Zana ini sempat bertemu dengan seorang pesakit asma yang menghidap asma sejak umur 5 tahun dan dah guna inhaler tu pada usia 12 tahun dan sehingga kini masih menggunakannya. Nak tahu bagaimana ceritanya? Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Hello doktor. Saya Azhari Jaafar. Saya mempunyai masalah asma yang kronik. Saya mula diserang asma seawal umur saya 5 tahun. Pada mula saya sangka ianya sesak nafas biasa dan pada masa itu family saya bawa saya ke hospital untuk mendapatkan nebulizer lah. Dan pada ketika umur 12 tahun saya ke klinik asma dan diberikan ubat inhaler Ventolin dan diberikan kelas cara penggunaan inhaler ini dengan betul. Biasanya serangan asma saya berlaku pada waktu malam dan saya pastikan alat inhaler saya berada di sisi saya dan saya ambil alat itu untuk melegakan serangan asma saya. Biasanya perkara yang menceritakan serangan asma saya adalah alahan kepada habuk dan juga makanan laut. Dan pada ketika ini saya menggunakan dua jenis inhaler lah. Satu dipanggil Equhaler, Seretide Equhaler yang digunakan setiap hari. Tapi dosnya akan berkurangan jika tiada serangan asma. Dan satu lagi Ventolin, saya akan bawa dia setiap masa, digunakan untuk ketika serangan. Bagaimana saya mengurus asma waktu diserang? Saya tidak panik. Saya pastikan alat inhaler saya berada di sisi saya dan saya ambil untuk melegakan serangan. Jika serangan masih berterusan, saya akan terus pergi ke klinik atau hospital yang berhampiran. Itu dia kisah benar ya, pengalaman pesakit asma kronik. Ni kata orang tu doktor melihat kepada pengalaman tadi tu, inhaler bersama bila tu best friend sampai ke hari ini. Tak dapat dipisahkan. Macam doktor, sedikit komennya. Asma walaupun tidak boleh sembuh tetapi boleh dikawal dengan menggunakan kita kata inhaler yang betul lah. Ya. So asma memang seperti mana yang disebutkan tadi adalah satu penyakit kronik. So, dia tak hilang. Cuma dia boleh kita kawal dengan baik. Dan pesakit asma sepatutnya boleh hidup seperti orang biasa. Nanti saya nak tanyakan doktor kenapa pesakit asma tak boleh hilang. Nanti kejap lagi doktor. Okey, jadi bagi anda semua yang menonton, jangan ke mana-mana. Kita nak sembang-sembang lagi dalam topik hari ini, kawal lelah anda. Lepas ni kita bersama dengan selebriti Malaysia terkemuka, iaitu ada Dina Nazir juga akan bersama dengan kita di Hello Doktor. Jangan ke mana-mana, okey? Saya menggunakan inhaler mengikut dos yang ditetapkan setiap hari. Selain itu, saya juga sentiasa menjaga pemakanan dan keadaan sekeliling. Cuba mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan serangan asma. Contohnya, perubahan cuaca, asap rokok, stres, alahan bulat, haiwan, habuk dan sebagainya. Kalau I kena juga asma, selalunya I akan ambil my puff. Lepas tu I akan duduk dengan tegak sebab I nak bagi senang bernafas dan I tarik nafas perlahan dan I akan relax lah. Cara saya menangani masalah asma tu, kalau masih tidak kritikal, saya akan cuba sedaya yang mungkin untuk mencari air suam atau air panas untuk saya minum dan rasa lega. Tapi kalau masih tidak dapat mengurangkan dia punya simptom rasa ketat di dada atau di tekak tu,
saya terus ambil inhaler 2 pump, which is it's either salbutamol atau Ventolin. Okey, kembali bersama kami secara live di Hello Dr. TV3. Jika tadi kita bersama dengan Dr. Faizul, sekarang ini kita menjemput lagi seorang tetamu di studio kita pada petang ini. Kita bersama juga dengan Dina Nazir. Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam Zaid. Lama tak jumpa. Assalamualaikum. Itulah pasal sihat. Awak sihat? Sihat. Handsome. Oh, tak ada jawapan. Okey, baiklah Dina, mungkin juga penonton nak tahu yang meridui Dina kan. Apa perkembangan terkini Dina? Saya banyak buat TikTok sekarang. Oh, okay. Itu yang saya committed. Saya banyak buat TikTok sekarang. Tapi lebih daripada itu macam kita sekarang berada dalam pandemik kan? Ya, betul. Jadi saya lebih dekat rumah, lebih banyak bekerja dari rumah dan banyak aktiviti muzik, makin banyak aktiviti muzik. Tapi kebanyakannya di rumah sahaja. Okey, begitu. Okey. Baiklah, Dina, untuk kita di topik pada hari ini, kawal lelah sebelum parah. Okey, mungkin juga ada penonton serta peminat-peminat Dina ni tak tahu sebenarnya Dina ni penghidap lelah asma. Dari kecil. Ceritakan sikit kronologinya, Dina. Kronologinya. Ikut dari apa mak saya ceritalah. Saya dapat lelah ataupun asma dari umur 2 tahun sampai 4 tahun yang betul-betul saya duduk dalam hospital. Saya tinggal dalam hospital setiap kali. Bermula 2 tahun? Daripada umur 2 tahun sampai 4 tahun. Dalam hospital? Dalam hospital. Sebab kita baby. Jadi mak saya kata kalau saya nangis je, saya akan kena. Kalau saya marah je, saya akan kena. Kalau saya menjerit je, saya akan kena. Tak boleh kacau emosi lah. Tak boleh. Jadi, sentiasa dekat dalam hospital sampai umur 4 tahun. Lepas tu, saya adalah juga macam pergi... Yang saya ingat lah, pasal masa tu kecil lagi. Tapi yang seingat saya, umur darjah 1 macam tu sebab saya dah start swimming. Jadi tak ada masalah. Masa kat sekolah, saya aktif. Bersukan semua-semua tu. Jadi tak ada masalah. Okey pula. Tapi Dina rasa dalam umur 30 tahun dia datang balik. Bila dia datang balik tu kita macam terkejut sebab tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tak tahu apa yang sedang kita lalui. Masa Dina kena masa umur 30 tahun tu pun sebenarnya ingatkan macam penat biasa je. Tapi batuk tak berhenti. Tiba-tiba suara tu macam berubah. Lepas tu macam, boleh tak kita pergi hospital? Just nak... Usia berapa tadi? 30 tahun? Umur 30 tahun. Jadi just nak pergi hospital nak tengok kenapa yang tiba-tiba suara saya pula guna suara hari-hari. Betul. Bila suara tu berubah tu macam, tak boleh. Jadi pergi ke hospital, doktor tu cakap, you tengah kena asma ni, Asma? Macam, bukan I punya, macam you cakap tadi, I ingatkan asma I dah baik. Dah sembuh. Gap dia panjang, lama. Daripada umur dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu, saya ke 30 tahun baru dapat balik. Jadi, dia berehat seketika. Dia ambil cuti kejap. Betul. Jadi, dia datang balik, dah kerja sekarang. Masa tu teruk tak diserang tu? Ke macam hujung-hujung bunyi je? Saya rasa tak teruk sangat. Kot. Sebab saya tak tahu tu apa. Saya tak tahu tu apa yang sedang saya lalui. Semua saya tak faham. Tapi dalam masa yang sama saya conscious. Jadi saya tak panik. Cuma nak tahu apa yang sebenarnya tengah berlaku ni. Saya tengah panik ke? Saya tengah anxiety ke? Jadi bila kat doktor tu check. Macam-macam jugalah. Dia check sini semua-semua. Oxygen level lah doktor. Banyak yang saya tak faham lah kalau tak dah jadi doktor kan. Tapi bila dapat kena pasti semua, oxygen level semakin rendah semua, awak tengah kena asma. Baru tahu masa tu? Baru tahu, betul telefon my mom. Dia cakap, Dina ada asma. Tapi dah lama tak ada, so dia dah kembali. Sejak tu saya perlahan-lahan belajar macam mana nak kawal. Sebab saya tahu asma tu boleh kawal. Bukan macam appetite saya, makanan saya tak boleh kawal. Tak boleh disamakan. Macam asma ni boleh dikawal dan yang paling penting kita kena tahu apa trigger kita. Faham. Exactly. Okey, tadi doktor dah cakap, seawal usia 6 tahun baru dapat. Tapi Dina 2 tahun. 2 tahun ke 4 tahun dah pun dapat. Situasi itu agaknya serius ke doktor kalau ada kanak-kanak seusia Dina tu sampai kena duduk di hospital macam tu sekali? Okey, saya sejujurnya saya bukan pakar pediatrik lah kanak-kanak, tetapi boleh berlaku sedemikian. Yang saya cakap tadilah usia 5 tahun dan ke bawah boleh dapat asma juga. Tetapi selalunya kes-kes ini akan dirujuk ke pakar kanak-kanak dan mungkin pakar paru-paru kanak-kanak lah. Untuk kita kata confirmkan betul-betul ini asma. Tak apalah, dijaga oleh doktor 2 tahun tu okeylah tu kan. Okey, lepas ni saya nak tanya juga Dina punya keadaan sekarang macam mana. Tapi sebelum itu kita ada juga selebriti yang lain nak tanya soalan dengan doktor juga. Jom kita dengar soalannya. Silakan.
Hello doktor, saya nak tanya, betul ke buah-buahan yang sejuk seperti tembikai, buah betik ke, rambutan ke kan, kalau makan secara berlebihan boleh terkena jangkitan asma? Adakah ianya betul dan apakah makanan yang trigger kepada penyakit asma ni? Terima kasih. Okey, buah-buahan yang sejuk. Adakah punca juga boleh berlakunya asma? Ya, Betul. saya pun selalu dapat nasihat ni. Orang tu cakap, jangan makan tembikai banyak sangat. Jangan makan mango banyak sangat. Betul ke doktor? Kalau ikut cakap orang, semualah tak boleh makan nanti. Betul lah. Tak jadilah macam ni. Lapar dah pula Ida. Okey, balik kepada soalan tu. Actually, apa yang kita nasihatkan supaya pesakit tak kita elakkan dari dia makan adalah benda yang dia allergic. Benda yang makanan yang dia allergic. Okey. Contohnya selalunya seafood, makanan laut, udang, sotong ataupun ke kacang, ada orang alahan pada even pisang kadang-kadang ya. Dan alahan seseorang dengan seseorang yang lain berbeza-beza. Seperti mana berbezanya muka setiap orang, macam itulah berbezanya alahan setiap orang. So, dengan erti kata yang lain, kita tidak boleh mendengar nasihat orang secara direct. Kita kena tengok apa yang kita alah sendiri. Kena fahami badan kita lah. Ya, pesakit tu kena tengok apa makanan yang dia alah. Dan tak semestinya makanan. Mungkin asap, mungkin haiwan seperti bulu kucing, burung punya debu kan. Habuk macam itulah. So, jadi doktor katakan sini di mana setiap orang tu berbeza-beza punca. Ada orang mungkin sebab buah sejuk dia kena. Macam Zaib tak rasa, mungkin Dina tak rasa. Mungkin kalau Zaib dengan bulu kucing, Zaib okey, Dina tak okey. Dia berbeza-beza lah kan. Jadi kita kena kenalilah je yang mana satu punca berlakunya asma kepada diri kita sendiri. Okey, soalan Facebook. Hari ni ramai tu nak tanya soalan doktor. Okey, kita bacakan soalan di Facebook sekarang daripada Akilah Kuya. Apabila saya diserang asma, saya akan sedut puff penutup biru. Namun jika belum lega, saya akan makan ubat Nulin 125 dan akhir sekali sedut nebulizer gas. Adakah boleh dilakukan ketiga-tiga cara itu secara serentak dalam masa yang sama, doktor? Silakan jawab, doktor. Okey. Apabila seseorang itu mengalami serangan asma, maksudnya asma dia semakin jadi teruk dalam masa yang singkat. So apa yang perlu dia lakukan adalah ambil inhaler warna biru tu ataupun Ventolin lah kita selalu panggil kan, inhaler biru tu beberapa puff dan kena jumpa doktor lah seterusnya selepas daripada itu. Kalau tidak dibekalkan dengan kita kata asthma action plan yang mesti saya cakap tadi, dengan kalau doktor tak bekalkan dengan ubat ataupun tak ada ubat steroid, kena ada ubat steroid. Adapun dia kata tablet Nulin tadi, itu tidak lagi menjadi kita kata standard practice. Kita. Jadi kena dengar pakai yang updated punyalah ya. Okey, lain orang lain cara juga cara kita mengatasi lelah tu asma. Kalau Zaib terkena lelah, Zaib tu akan ambil bantal tinggikan dada. Kalau Dina macam mana? Apabila Dina diserang asma, apa yang Dina lakukan? Yang pertama sekali saya akan tengok whether saya boleh kontrol keadaan tu atau tidak. Biasanya sebab saya selalu perasan saya ni macho. Jadi boleh je buat semua tu. Tetapi saya kebiasaannya bila kena serangan tu saya akan ambil Ventolin dulu. Dan sekiranya ia tak lega, baru saya ke klinik untuk dapatkan nebulizer. Tetapi seikhlasnya saya dah jarang sangat dalam 2-3 tahun ni saya dah sangat jarang dapat serangan asma sebab saya lebihkan ada beberapa benda yang saya tahu apakah trigger-trigger saya kurangkan benda tu. Macam saya sejuk dan juga kalau saya bersendam dalam keadaan yang sejuk. Sejuk maksudnya pemakanan yang sejuk? Ke cuaca? Pemakanan tak ada masalah. Cuaca yang sejuk ataupun dalam bilik kita workout kat gym kan sejuk kadang-kadang. Itu adalah yang paling utama. Macam habuk, bulu kucing semua tak sebenarnya. Okey je. Lain-lain orang doktor kan? Ya, dia berbeza. Okey, kita nak sambung lagi sembang banyak lagi nak kongsikan oleh Dina dengan doktor. Yang menonton kalau ada cerita lagi bertelefon kami ataupun terus kongsikan soalan anda di Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3. Okey, kita berehat seketika kembali lepas ini, okey?
Okey, masih lagi bersama kami secara langsung di Hello Doktor. Hari ini kita sembang-sembang tentang asma dan juga lelah. Okey, ramai orang yang ada masalah asma, dia bergantung. Dia best friend dengan inhaler tu. Di mana-mana bawa. Dina bawa juga ke mana-mana? Dina bawa kebiasaannya. Kebiasaan dia bawa. Okey, hari ini tak bawa. Hari ini tak bawa. Okey, tapi ramai juga nak tahu cara sebenar doktor. Cara sebenar menggunakannya. Macam mana cara letak, pasang, pam berapa kali, sedut macam mana. Boleh doktor ceritakan tak? Okey. Jadi penonton boleh perhatikan jangan salah guna tahu. Silakan doktor. Yang ni kita kata MDI lah, inhaler MDI. Ya, inhaler yang selalunya diberikan oleh klinik kesihatan. Dan majoriti pesakit akan mendapat inhaler jenis ini dan satu lagi berwarna coklat, steroid. Okey. So cara menggunakan inhaler ni sebelum saya sentuh tentang inhaler ni, saya nak habiskan tentang faktor kenapa asma tidak terkawal tadi. Satu saya kata diagnosis tadi kan. Kedua ubat inhaler, okey. Apabila orang tidak guna kita kata inhaler mengikut ketetapan yang diberikan oleh doktor. Dan bila dia guna teknik salah. So menyebabkan inhaler ni atau ubat yang dalam inhaler ni tak masuk dalam paru-paru. Okey, jadi nak tahu cara sebenar. Okey. Jom. So, saya akan tunjukkan secara demo lah. Kita tak boleh buka face mask kan. Okey. So, saya akan tunjukkan beberapa cara yang salah dulu. Oh, salah dulu. Ya. Okey. Ya. Dan supaya mungkin penonton boleh tengok, cara ni salah. Pertama ni aku gunakan ya. Okey, dan kamu akan terperanjatlah cara-cara pesakit guna inhaler. Okey. Okey. Ya. Okey. Ada yang akan guna salah pakai. Okey. Ada yang guna macam ni. Dia ingat perfume. Salah tempat tu. Ada ke? Betul. Ini bukan berarti. Kira dia sedut kemudian. Macam perfume. Okey. Okey, lagi? Okey. Satu lagi sepatutnya dia akan buka mulut, kita kata selalunya 2 puff kali setiap kali ambil kan. So dia akan nganga saja mulut dia. Oh, dari luar. Betul, asal dia keluar. Oh, okey, salah juga. Ya, salah juga. Okey. Ataupun dia pam, dia tekap mulut dia pam tapi dia tak sedut, dia lambat sedut. Okey, cara yang betul adalah kita goncang. Dan kita hembuskan nafas kita keluar sampai habis. Kita hembuskan keluar sampai habis. Lepas tu kita kulum ni terus. Tutup mulut kita tahan nafas, kita kulum. Dan kita tarik nafas pelan-pelan. Start tarik nafas, kita tekan. Dan kita tarik sedalam yang boleh. Selama 4 hingga 5 saat. Satu pam tu 4-5 saat? Kita tarik nafas sedalam yang boleh. Dan kita tahan sekurang-kurangnya 10 saat. Ataupun selama mana yang boleh lah. Dia sebati dulu. Ya, dia masuk ke dalam paru-paru dan kemudian kita keluarkan, kita hembus nafas macam biasa. Cukup satu kali Lepas cukup. tu kalau perlu kedua, kita tunggu 30 saat macam tu, kita ulang benda yang sama. Jadi sedutan pertama lepas 30 saat sedutan kedua. Ya. Maksimum berapa kali sedutan? Bergantung kepada description yang doktor bagilah. Ya. Okey. Jadi ala-ala kepala tu kan kita nak tahu juga beberapa fakta ini adakah ia benar ataupun mitos. Jadi penonton boleh sama-sama kita baca dan doktor boleh jawab doktor Ya. Jom kita keluarkan sekarang skrip ini, saya akan bacakan satu persatu. Okey. Yang pertama. Okey. Asma adalah penyakit berjangkit. Fakta atau mitos? Mitos. Okey. Penyakit asma boleh sembuh? Mitos. Okey. Penyakit asma tidak boleh bersenam? Mitos juga. Ya, penyakit asma tidak serius dan tidak boleh membawa maut? Mitos. Seseorang pesakit asma boleh ketagih dengan ubat sedutan inhalers? Mitos. Okey, haiwan peliharaan yang berbulu-bulu itu penyebab utama asma? Okey, dia bukan penyebab utama asma, tapi kalau orang itu allergic, kalau dia trigger factor dia adalah bulu haiwan, dia akan menyebabkan serangan asma lah. Jadi itu 50-50? Ya. Mitos pun ya, fakta pun ya. Okey, Dina, kita tahu ramai orang bila dah terkena asma ni kan kadang kita juga terbergantung dengan cara tradisional. Dulu Zaim, mak saya suruh kata, okey tak payah pakai inhaler. Dia kata, makan je kunyit hidup. Nasi putih kunyit hidup bagi panas-panas badan. Dina macam mana? Keruk-keruk muka Zaim makan. Tetap telan. Saya macam-macam dah. Tapi saya ni degil. Jadi ada orang kata apa yang awak cakap tadi kelawar-kelawar tu? Apa jadi jantung boleh? Jantung kelawar lah. Hati unta. Hati unta lah. Lepas tu
semua dah bagi nasihat. Ya. Saya degil. Tak Sebab nak. itu macam lepas tu susu kambing betul. saya makan juga. Macam-macam sup. Saya dah tak boleh tak ingat dah apa. Ya. Tapi lebih pada jangan makan ni, jangan makan ni, jangan makan ni, jangan makan ni. Sebab faham. agaknya dia tengok saya sihat, semua saya makan. Ya. Jadi instead of apa yang patutnya saya ambil, dia kata apa yang patut tak boleh ambil. Oh, terbalik kan? Jadi it works for your body lah. Saya ni degil. Jadi saya alhamdulillah setakat ni belum ada makanan yang menyebabkan saya dapat serangan asma. Okey. Jadi kat situ saya macam okey dengar je. Tapi kita tak amalkan pun. Tapi memang banyak sepanjang umur saya macam-macam nasihat yang saya dapat tentang macam mana nak ubati asma tu. Tapi pasal saya pun jenis orang yang suka research. Saya suka cari jawapan tu. Kenal pasti dengan betul jawapan tu, kesahihan tu. Lepas tu saya ni kan banyak cakap, jadi saya banyak tanya doktor saya juga. Betul. Try and error lah juga. Try and error juga. Jadi kat situ saya sangat berhati-hati bila nak kata, oh betul lah makan ni boleh jadi ni. Maka saya sangat degil. Tapi doktor, makanan terbaik untuk pesakit asma apa? Makanan yang sihat. Pemakanan yang sihat? Ya, pemakanan yang sihat. Banyak tu doktor? Sihat. Yalah. Semua boleh, tak ada masalah? Ya, tak ada masalah. Kecuali yang pesakit itu alergik. Itu sahaja. Cuma saya nak detailkan sikit apa maksud alergik dari segi perubatan. Kan kadang-kadang orang pemahaman orang tentang alergik ni, bila dia makan dia sakit perut, dia jadi rasa muntah ke, dia ada pening ke kan. Bukan. Alergik dalam perubatan adalah apabila dia makan benda tu ataupun dia terdedah kepada itu menyebabkan keradangan, sama ada di kulit dia, menyebabkan dia gatal-gatal, dia bengkak. Ya, mata dia berair, mata merah, lepas tu jadi resdung. Kena beri perhatian pada badan sendiri lah kan. Ya. Okey, macam tadi Dina katakan macam-macam yang dia dah baca, dah research lah. Segala jantung lah, unta semua kan, kunyit semua. Boleh ke doktor? Adakah dia membantu atau sekadar amalan tradisional sahaja? Tapi saya nak cakap, kalau mak awak bagi makan kunyit hidup, saya nak tahu mak awak, saya suka makan kunyit sebagai ulam. Ya, memang saya doktor di usia 6 tahun ke 12 tahun saya dah makan nasi putih dengan kunyit hidup. Itu saya suka. Jadi saya rehat lelah sepanjang 15 tahun. Sekarang datang balik. Okey doktor, adakah itu berguna ataupun tidak? Boleh ke tidak begitu? Secara kajiannya tidak ada satu pun pemakanan yang terbukti berjaya mengawal asma. Itu yang saya boleh cakap lah. Ya, sama ada dia betul-betul mengawal asma ke atau apa, dia tak ada kajian yang mengatakan terbukti secara saintifik. Satu sahaja ubat setakat ni yang betul-betul boleh mengawal radang itu adalah steroid. Yang ubat inhaler steroid. Itu sahaja. Itu secara klinikal lah doktor. Ya. Okey, itu soalan-soalan Zaim. Tapi kita juga nak tanya lagi, nak dengar lagi soalan-soalan kawan-kawan kita di Facebook. Okey, jom kita bacakan sekarang daripada Farah Kerr. Okey. Adakah steroid wajib diambil bagi pesakit asma? Dah jawab tadi kan? Dan apa fungsi dan bagaimana cara steroid itu bekerja bagi pesakit asma? Okey, tadi doktor kata itu antara yang terbaik. Bagaimana ia bertindak doktor? Okey, soalan yang bagus. Okey, kalau kita tengok tadi saya terangkan tentang dua jenis inhaler. Satu inhaler warna biru ni kita kena pelega lah bila ada simptom kita guna yang ni. So orang suka guna ni reliever sebab bila guna hilang. Tapi fungsi inhaler warna biru ni adalah untuk membuka saluran pernafasan tadi yang sempit. Dibuka saja. Okey. Dia bukan menghilangkan keradangan Dia tidak hilangkan keradangan. Okey. Steroid pula dia akan mengawal dan mencegah penyakit asma untuk jadi lagi teruk dengan menghilangkan keradangan tu. So apabila kita tackle masalah utama dia keradangan itu, dia akan menyebabkan lebih baiklah. Keradangan itu hilang, keradangan itu dikawal. So lama kelamaan ketebalan saluran pernafasan tu dia jadi kembali kepada asal. Itu cara terbaiklah untuk kita mencegah merawat ketika itu. Okey Dina, sebagai seorang yang menghidap lelah dan asma, sedikitlah nasihat Dina kepada semua penonton-penonton yang juga ada asma ataupun ada anak-anak yang ada asma, mereka panik dan sebagainya. Nasihat Dina kepada mereka, silakan. Nasihat yang paling penting saya ingin kongsikan dan juga saya amalkan ialah
jangan sentiasa dengar nasihat daripada mereka yang tidak mahir dalam bidang itu. Mungkin kita ada, saya ada sepupu seorang doktor, dia tahu, tapi dia bukannya seorang pakar dalam bidang asma ni. Jadi dapatkan nasihat, walaupun kita terima segala nasihat yang diberikan oleh orang keliling kita untuk kita, sebab itu menunjukkan yang mereka care pasal kita. Tapi dalam masa yang sama, untuk diri kita pergi satu doktor sahaja. Lepas tu kita dapatkan nasihat daripada doktor itu. Kerana bila doktor tu ada kita punya file, dia faham progres kita. Ya, betul. So, itu nasihat saya adalah janganlah makan hati unta tadi tu. Seram bunyi je. Okey doktor, sedikit nasihat secara ringkas kepada penonton kita pada hari ini, bagaimana untuk mereka mengatasi ataupun berhadapan dengan asma ini. Okey, sekiranya sesiapa yang mengalami gejala asma seperti sesak nafas, batuk berpanjangan, silalah berjumpa dengan doktor dan janganlah membuat kita kata diagnosis sendiri. Lalu pergi ke farmasi beli ubat ataupun hanya pergi ke kecemasan saja apabila teruk, tetapi tidak berjumpa dengan doktor untuk kita kata rawatan susulan. Okey, doktor. Ya. Terima kasih Dr. Muhammad Faizul Abu Sawah, pakar perubatan klinikal pulmonologi Hospital Serdang, kerana bersama kami, dan juga Dina Nazir sudi berkongsikan pengalaman sebenar bersama kami pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi, okey? InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada anda semua menonton. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan untuk topik kesihatan jantung pula. Okey, jadi jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bye.